بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajaban li amril mu'min. Suatu yang menakjubkan bagi urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Nabi kata sesungguhnya urusannya semuanya baginya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi kata tidaklah semua itu bagi seseorang melainkan bagi seorang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. In asabathu sarra'u, jika mengenanya suatu yang menyukakan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka adalah itu baik untuknya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in asabathu dharra'u, dan jika menimpanya ialah kesusahan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik untuknya. Hadis dikeluarkan daripada Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama dalam majlis ilmu di Pusat Pengajian Seriti Ruhul Mannan ni. Mudah-mudahan majlis kita ini Allah Subhanahu wa taala mengiranya sebagai suatu amal soleh yang melayakkan kita semua untuk memudahkan kita untuk memasuki syurga Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita tengok satu hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, hebat sungguh urusan orang yang beriman. Mana orang beriman ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut ajaban, menakjubkan urusan orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut yang hebatnya urusan orang beriman ini ialah kerana orang beriman ni kok mana pun tak apa. Kok mana pun tak apa. Ibarat kalau kita berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada kita bertuh belah kanan ataupun bertuh belah kiri, semua baik. Orang beriman kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada dia mendapat habuan, kemudahan, kesenangan, kebaikan, dia bersyukur. Tetapi sebaliknya, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditimpa pula dengan kesusahan, kepayahan, penderitaan, dia bersabar pula di antara dua. Kalau Tuhan tulis kat dia hari itu dia mendapat suatu yang mengembirakan, dia syukur. Lagi dalam minit ke depan, sejam ke depan, dia ditimpakan pula dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesusahan. Dia sabar pula. Dua tu duk main. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Kok tu duk main. Sebab hidup kita ni, tak ada orang yang hidup senang selama-lama. Tak ada. Kena susah pun. Dan tak ada pula orang yang seumur hidupnya ataupun hidupnya penuh dengan kesusahan saja. Tak ada senang pun. Tak ada. Dia silih berganti. Maka subhanallah, orang yang mendapat kebaikan daripada dua situasi ini, senang dan susah, hanyalah orang beriman saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman di sini maknanya orang yang sempurna iman dia. Tapi kalau orang tu imannya tak sempurna, dia macam orang lain juga.
Yang Nabi maksudkan di sini ajaban li amril mu'min, hebat sungguh, menakjubkan sungguh urusan orang beriman, dalam braket makna orang beriman dengan iman yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di sana ada orang beriman yang imannya tak sempurna. Tuhan bagi nikmat, tapi tak mai rasa syukur dalam hati dia. Dalam dunia ni hampir tak ada benda yang dia tak dapat. Hampir tak ada benda yang dia tak ada. Semua dia ada. Tuan-tuan, kadang-kadang dia syukur juga. Tapi syukur tak sampai kepada peringkat yang dia dikendaki bersyukur ke tahap sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia dapat dah nikmat. Banyak dah. Duit ringgit pun banyak. Harta benda pun banyak. Rumah pun banyak. Kereta pun banyak. Isteri pun banyak. Semua banyak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Tapi dia tak pi sampai dia kena bersyukur ke tahap yang sepatut dia bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tahu mana orang tu bersyukur ke tahap yang sepatut dia bersyukur? Orang yang bersyukur, tahap yang sepatut dia bersyukur, dia panggil syakur. Orang yang sangat bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam Quran Tuhan sebut, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sangat hamba-Ku yang sangat bersyukur. Yang hak syukur tu banyak, tapi sangat tu tak banyak. Maka sebab itu dalam zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu orang duduk tawaf Kaabah, di mulutnya duduk keluar Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Wahai Tuhanku, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Kaabah ni orang bertawaf macam-macam cara. Ada yang baca Quran, tawaf Kaabah. Ada yang baca doa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang warid daripada hadis. Tawaf hak ni baca doa ni, tawaf hak ni yang kedua baca hak ni, tawaf yang ketiga baca doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tawaf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berdoa. Doa dia ialah doa yang dia baca dalam sembahyang. Doa dia doa yang dia baca dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia baca habis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia ulang balik. Ada orang yang tawaf berselawat saja. Dan tak kurang juga orang yang tawaf pegang handphone je. Okey. Banyak juga. Tawaf ni masalah Sayyidina Muhammad, ada orang yang tawaf baca satu doa je. Orang ni baca satu doa je. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku di kalangan orang yang sikit. Doa tu duk baca. Sayyidina Umar ni, dia tawaf dengar kat mana duk baca doa tu. Zaman dulu orang tawaf tak macam zaman lah. Zaman lah tawaf sampai kita tak dengar orang baca doa apa. Dengar, kalau kita dengar pun hak baca hak ramai-ramai tu. Hak pakai hello tu. Tapi nak dengar seorang baca, kita hampir ramai tak dapat dengar hak kawan seorang tu baca doa apa. Tapi kalau kita pergi Mekah balik ni, lepas buka balik umrah ni, barangkali boleh dengar balik sebab tak ramai orang yang tawaf. Tapi nak dengar tak tahu sebab duduk jarak-jarak. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar dengar jelas dia ni duduk baca Allah
Tuhanku, jadikan aku di kalangan orang yang sikit. Sayyidina Umar kata, pelik dia berdoa ni. Banyak orang berdoa nak masuk dalam golongan yang banyak. Tapi dia ni pergi berdoa, nak masuk dalam doa, dalam kelompok orang yang sikit. Sayyidina Umar pun tanya, pasal faham doa macam tu? Pasal faham doa nak masuk golongan yang sikit? Orang tu kata, hai Amirul Mukminin, takkan tak pernah dengar Tuhan kata, wa qalilum min ibadiy syakur, sikit sangat hamba aku yang bersyukur pada aku. Aku nak masuk dalam golongan tu. Yang golongan yang sangat syukur, yang sangat sikit iaitu yang sangat bersyukur tu tak banyak. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana, apa alamat orang yang sangat bersyukur? Okey, ni alamat dia. Orang banyak bersyukur ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia 1000 nikmat, satu je Allah bagi, bukan nikmat. Faham tak? Dia Tuhan bagi 1000 nikmat, kecuali satu bukan nikmat, ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, di mana pun dia pergi, dia tak pernah sebut ni, hak Tuhan uji dia ni. Sebab dia telah tenggelam dalam nikmat. Sebab tu kita pernah jumpa ada orang bila kita ziarah dia ketika dia sakit, kita kata, sabarlah no, ujian Tuhan dapat macam mana. Apa dia jawab? Ni saya pernah jumpa. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa Ustaz, sihat lama dah. Ni orang yang sangat bersyukur. Tak apa Ustaz, sihat lama dah. Satu. Yang kedua, tanda orang yang sangat bersyukur ni, kalau Tuhan bagi kat dia 1000 balak ujian, Tuhan bagi satu je nikmat kat dia. Satu nikmat yang Tuhan bagi tu, dia jaja di semua tempat. Tuhan bagi kat aku. Tuhan bagi kat aku. Cerita di semua tempat kepada 1000 orang. Jumpa orang duk sebut nikmat tu lah yang Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi kat aku. Sedangkan dia diuji dengan 1000 ujian. Tuhan bagi satu nikmat. Nikmat yang satu dia dijaja di semua tempat. Kadang-kadang dengan pelbagai cara dan bahasa. Kadang-kadang. Ini maknanya orang yang sangat bersyukur pada Allah. Kadang-kadang orang salah faham makna bersyukur. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang ni kadang-kadang bila kata bersyukur ni, dia faham macam ni. Duk seronok dengan nikmat. Kereta dia, tengok kereta aku, tengok rumah aku, tengok baju aku. Duk seronok dengan hal nikmat ni. Han nak tahu duit aku lebih ada berapa? Berapa? Tak boleh habaqkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tu tak nama bersyukur lagi. Bersyukur ni maknanya bukan seronok dengan nikmat, seronok dengan pemberi nikmat. Tu baru makna bersyukur. Duk sebut, ya Allah Tuhan, dia bagi kat kita. Dia bagi sungguh lah kat kita. Dulu kita bukan ada apa. Lah macam-macam kita ada. Tuhan. Duk sebut Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena macam tu. Ni macam ni lah. Orang minat laksa. Ni tuan-tuan masak apa belakang tu? Orang minat laksa. Duk lapak-lapak laksa, tiba-tiba Assalamualaikum, orang main ketuk pintu bagi laksa. Terkejut laksa. Macam tahu-tahu nak makan, tiba-tiba mai. Langsung sila depan pintu. Kayu. Kawan hak bagi laksa tu tengok. Hak tu tak terima kasih lagi. 20 laksa 20 dah. Faham tak? Tu makna kawan tu tak bersyukur dengan pemberi laksa. Dia kena peluk dengan kawan tu. Ya Allah, awak bagus sangat. Pergi peluk kawan tu.
Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium tangan dia. Awak yang bagus sangat ni. Nak cari mana bagus yang mata ni, mana jumpa dah ni. 20 puji dia. Laksa ni kita tinggal sat. Dia tu kita pulun dulu. Tu makna bersyukur. Dia ni nikmat kita terlupa, kita tenggelam dalam pemberi nikmat. Ni dia panggil orang yang bersyukur. Orang bersyukur, dia tak petikai nikmat. Orang bersyukur, dia tak petikai nikmat. Seperti Nabi kita SAW tidak memuji makanan. Kita ni masalah tak makan puji dah. Amboi sedap no. Tak makan lagi. Makan agak-agak tara mana dia puji agak-agak. Amboi sedap. Nabi tak puji makanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab Nabi berta'addub ma'allah. Nabi berakhlak dengan Tuhan. Kalau kita puji makanan, hak ni, mungkin kita menidakkan makanan hak lain. Kita kata, masalah Sayyidina Muhammad. Kita kata lah. Contoh kita makan mi helam. Contohnya. Telah eliok pula lapak lah ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Mi helam. Kita bismillahirrahmanirrahim. Tebuhlah mulut. Sanca. Lepas tu kita kata dekat member hak makan dengan kita. Rasa-rasa mi helam hak kedai tang simpang tu sedap lagi. Berarti kita tak syukur lah ni. Pasal kita puji hak tu. Rasa-rasa hak tani ni tang tu sedap lagi Jangan. Nabi kita SAW kalau sesuai dengan seleranya, Nabi kita makan banyak sikit. Kalau tak sesuai dengan seleranya, Nabi kita makan seadanya. Macam tu kita. Tapi dengan bini kena puji tau. Dia buat tak tahu mana pun. Macam mana abang? Sedap dah bang? Sedap. Ni. Hotel pun kalah. Ya ke bang? Bini pun terkejut sebab lebih daripada hotel. Tuan-tuan, pasal apa kena puji bini? Nak menambah kesolehan dia. Nak menambahkan kebaikan dia. Nak menambah khidmat bakti daripada kita. Bini kadang-kadang tanya, abang, sedap tak bang? Boleh gagah je. Lemah semangat bini tu. Tak mau buat dah ke ikut-ikut tu. Tuan-tuan, bini kena puji. Ada seorang kawan saya. Waktu lepas nak kahwin dulu, orang panggil apa? Mencinta macam nak rak. Lepas kahwin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhir bini dia kata dekat ustazah, suami dia tak pernah pujilah dia masak. Kak, ustaz duk puji ya? Ustazah kata, ustaz puji. Puji meleleh. Kalau ustaz puji terangkat macam belok tu. Tak, dia kata suami dia tak pernah puji. Allah kesian. Isteri ni walaupun dia tahu dia masak tak tahu mana pun. Tapi dia tanya juga, abang sedap tak bang? Sedap bang. Dia seronok lah tu. Dia seronok tu baik tu. Tuan-tuan, subhanallah, masalah. Begitu juga anak-anak. Anak-anak kita kena puji. Bila kita suruh semayang, kita kata, pandailah abang. Bagus semua abang. Pandai abang semayang. Kena puji. Pasal akan menambah kebaikan dia. Bila esok, bila tengok kita, langsung dia Allahu Akbar. Sedangkan waktu tak masuk dia pun. Pasal dia suka dipuji. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tengok, amboi abang, waktu tak masuk pun mayang dah. Bagus sungguh. Dia syok. Tapi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad begitu. Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyebut orang beriman orang yang sangat baik. Allahu akbar, sallallahu Sayyidina Muhammad.
Sangat baik sebab bila diberi nikmat sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Di antara tanda bersyukur, kita tidak mensia-siakan nikmat yang Tuhan bagi. Ada seorang kawan saya, tengah duduk mengaji di Mesir dulu. Bila kita duduk di rumah sewa ni, kita buat giliran, masak. Hari ni orang ni masak, hari ni orang ni masak, hari ni orang ni masak. Hari saya masak sedap. Cik, siapa kata sedap? Saya reti masak satu yang sedap. Samai ikan bilis. Hari saya tak reti. Gulai saya tak reti buat sebab saya tak suka makan gulai. Dulu waktu budak-budak, saya makan nasi dengan kicap ya. Lepas tu saya kata senang hang esok, hang nikah esok bini hang mudah sungguh. Tak kena buat gulai. Saya pun duk tunggu siapa bini saya. Jumpa lah Ustazah Mahani di bini saya. Dia tak pernah buat gulai sebab saya tak suka makan gulai. Orang main rumah baru dia buat gulai. Yang saya reti buat, paling reti lah, sampai ikan bilis. Sampai ikan bilis ni saya buat, sampai kawan-kawan kikih sampai habis. Bunyi kereh sampai habis. Puluh sungguh mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari giliran masak, hari kawan saya masak. Telur. Sallallahu alaihi wasallam. Telur tu. Bila giliran kita masak, kita pecah telur, dia main tengok. Dia main tengok habis tak habis. Kalau tak habis tu, tak ambil. Sampai habis. Kami cukup berhati-hati dengan dia sebab dia main check. Kalau tak habis, dia suruh ambil habis juga. Dia kata, jangan tu, tak habis tu, Tuhan bagi tu. Tu makna orang bersyukur, menghargai nikmat Tuhan. Sebab tu kita bila mana kita masak nasi, kita kena sedih kalau kita terpaksa buang nasi. Dia ni nikmat ni, kalau banyak taramana pun kita masak tapi habis, tak apa. Tapi kalau kita masak sekalipun sikit tapi kita buang, itu risiko. Jangan sama sekali campur hak makan-makan hak tak habis tu dengan sampah. Kalau terpaksa, soalan Sayyidina Muhammad, campur hak tak habis tu, soalan Sayyidina Muhammad, hak basi dah tu, campur, kita buh dalam tu plastik, kita ikat asin, jangan besar, jangan campur dengan sampah-sampah. Kita takut kalau kita tak menghargai, nanti Tuhan ambil balik nikmat tu. Kalau Tuhan ambil, nanti kita jadi di tempat kita tidak dapat nikmat. Sebab tu orang Melayu dia belayam, tak habis boleh bagi kat ayam. No? Tapi nak belayam tak mana, duduk atas kondominium. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, orang beriman, dia kalau Tuhan bagi nikmat, sangat bersyukur. Bukan sakat bersyukur, sangat bersyukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa dia sangat bersyukur? Sebab dia tahu nikmat itu ialah nikmat Tuhan. Sebab dia tahu nikmat itu nikmat Tuhan. Lagi satu, orang yang bersyukur ni, Tuhan bagi dia guna. Kalau dia ada nikmat, dia tak guna berarti dia tak termasuk di kalangan orang yang sangat bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh, muslimat di rumah saya nak tanya, tapi tak usah jawab. Di rumah tu, mari baju tu, berapa mari ceritanya? Mau banyak lepas bang. Tak suruh jawab pun, lepas tolong jawab lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lemari tu, satu mari, dua mari tu pakai tak pakai? Tak ada pakai. Allahumma salli ala sayyidina. Tak apa lagi tak ada. Ada setengahnya tak pakai. Taruh tak pakai-pakai. Berarti tidak mensyukuri nikmat. Orang syukur nikmat pakai semua.
Tak kira lah. Ada orang dulu tak tahu orang lah. Tak tahu. Orang dulu ni dia ada baju. Dia yang dia tak pakai, manakah pergi kenduri je pakai baju tu. Hari lain nak pilih pakai baju biasa-biasa. Hari tak pilih nak pergi kenduri, baju tu baru keluar. Tak apalah. Pakai juga. Tapi ada orang yang baju tak pakai sama sekali. Kadang-kadang pasal apa tak pakai, dah gemuk lah. Hak tu, kalau kita simpan nikmat tu, kita tak pakai, berarti kita tak bersyukur. Nak bersyukur macam mana? Bagi orang pakai. Bagi orang pakai. Jadi kalau kita bagi orang pakai, salah Sayyidina Muhammad, orang tu pakai main mengaji, orang tu pakai main kuliah, orang tu pakai pergi masjid. Jadi kita tu berarti kita tu mensyukur nikmat Tuhan. Kalau tu balik lagi, perisi tengok. Ni tak boleh pakai dah. Boh tak ni. Hal ni nak bagi kat siapa, cek tengok. Tuan-tuan duduk Sungai Petani. Saya duduk di Kuala Ketir ya. Mak ayah saya. Baru ni balik daripada Kuala Lumpur. 2 kotak penuh dengan baju-baju. Bila saya cakap macam ni, orang KL ni baju banyak. Baju pun elok-elok. Saya balik kampung, masalah Sayyidina Muhammad. Tak, di masjid kampung tu. Ya Allah, mereka berebut lah. Orang kampung. Baju orang KL tu, mereka tu orang KL kata elok lah. Tapi mereka tu elok tak sangka dah. Ada orang nak pakai sebenarnya. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada orang nak pakai. Jadi kita bersyukur kepada Allah kalau baju yang Tuhan bagi, nikmat kita semua kita guna. Okey, duit kat kita. Hak kita guna satu, hak kita bagi satu. Orang yang simpan je duit, dia tak kongsi duit dekat orang, berarti tak bersyukur kepada Allah. Jangan duk seronok tengok duit tambah ya. Duk tengok menyata duit bertambah. Tapi tak pernah pun keluar duit bagi ke orang. Berarti kita lagi sekali, kita tak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah kata la'azidannakum, aku tambah lagi nikmat aku pada kamu. Baik. Fakana khairan lahu. Itu terbaik untuknya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Fakana khairan lahu. Maka itu adalah terbaik buatnya. Syukur itu lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bersyukur itu akan menghasilkan kita mendapat sawab ukhrawi. Pahala. Pahala ni tak ada di dunia. Pahala dibangsa kepada akhirat. Sawabun ukhrawi. Iaitu pahala yang dibangsakan kepada akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa in asabathu dharra'u sabar. Dan jika menimpanya kesusahan, sabar, dia bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau menimpanya dia dengan kesusahan, maka dia bersabar. Sabar ni makna apa? Sabar maknanya tahan diri daripada kesusahan. Tahan diri ni makna tahan diri, jangan kita pi mengadu kesusahan kita kepada orang. Itu mana sabar. Ada orang masalah Sayyidina Muhammad, bila ni mahabak dia susah begitu, susah begini, kita kata sabarlah makcik. Sabarlah makcik. Dia kata sabar dah ni. Sabar tu apa? Sabar ni mana tahan diri dengan jangan pi habak ke orang susah kita. Tu mana sabar.
Bila dia main abang dia susah, kita sabar, dia kata sabar lah ni. Dia tak faham sabar tu apa. Maknanya, sabar, jangan cerita susah kita ke orang sebab kita nak cerita susah kita kepada Allah. Kita nak abang, Tuhan aku susah Tuhan. Tuhan tahu tak kita susah? Tahu. Tapi Tuhan nak kita habang keadaan kita susah. Allahumma salli ala sayyidina. Habang kata kita susah ni, ialah kita mengadu. Tuhan suka. Bila mengadu pula, mengadulah dalam keadaan merintih. Mengintih dia panggil ilhah. Sebab tu saya pernah tengok ulama Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila satu malih ulama di Mekah, mereka selesai malih zikir, mereka berdoa. Doa ni tuan-tuan, mereka berdoa ni kita tengok macam mereka menangis. Cara mereka berdoa tu macam mereka menangis. Tapi tengok di mata mereka tak keluar air mata pun. Kawan nak baca tu macam dia menangis. Dia berdoa macam dia menangis. Tengok tak ada menangis pun. Tu dia panggil merintih. Merintih. Berdoa ni kena macam tu. Kena merintih. Tuhan suka dengan ilhah. Iaitu rintihan hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan suka. Sebab dengan merintih itulah kita rasakan kita hamba. Dengan merintih itulah kita rasa dia Tuhan kita. Tapi kalau kita berdoa, tak merintih, kita tak rasa kita hamba, kita tak rasa dia Tuhan kita, tak rasa. Walaupun kita tahu dia Tuhan kita, tapi rasa tu tak rasa. Baik. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa kita sabar? Kita sabar sebab kita mengharapkan pahala. Dalam semua hak Tuhan bagi pahala, tidak ada satu pahala pun seperti pahala sabar. Tak ada satu pun sama seperti pahala sabar. Pahala sabar ni innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama ni dia panggil adatul hasri, hanya sanya, tak ada hak lain dah. Dibalas akan pahala. Dia balas orang yang sabar dengan pahala yang disebut bighairi hisab, tak boleh kira. Allahu akbar. Sebab tu sabar ni ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar melakukan taat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ditimpa musibah. Tuhan suruh buat baik, sabar buat. Contoh muslimat pakai tudung. Saya nak tanya, pakai tudung ni panas tak? Pakai tudung ni panas tak? Dia kata tak, biasa aja. Tapi kalau kami pakai tudung, pengsan bah. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya ni pula jenis tak boleh. Telinga ni kena putus. Saya cuba nak pakai toilasan. Ustaz Hir. Tapi bila pakai toilasan saya pening. Tak tahulah, saya ni jenis darah panas. Kalau salam dengan orang, mesti orang tanya, Ustaz demam ke? Tak. Amak saya je ke darah panas. Kita semua darah panas, semua mamalia belaka, tak ada satu reptilia. Tapi kami ni, masalah sama, mak saya darah panas, saya darah panas, adik perempuan darah panas. Bila orang salam, orang mesti kata demam ke? Panas. Lepas saya ni, kalau orang tak faham, lepas tak faham, lepas suka tengah tempat, dia bagi hak mikrofon ni, hak boleh di telinga tu, saya tak boleh pakai. Jadi nanti ni, Abang Syafiq, kalau tengok tempat Ustaz ceramah, dia bagi kita tolong, kata ada hak ni. Ustaz, kalau pakai hak ni, mesti kelang kabut lagi. Ceramah Ustaz dah, dia sakit dah, apa semua, kelang kabut. Orang tengok, orang tak kerti. Saya tak mahu pada awal lagi, tolong. Saya tak boleh cakap. Sebab kami ni darah panas, mamalia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuhan suruh pakai tudung.
Allah, ni tak apalah, tak panas sebab hujan. No? Tapi kalau panas-panas sungguh, sabar buat yang Tuhan suruh. Sabar pakai tudung tu, pahalanya tak ada tepi. Seperti lautan yang tidak ada tepi. Pahala yang tidak dapat dikira-kira. Mayang jemaah boleh kira ni. Siapa mayang jemaah dapat 27 darjat. 27 darjat. Salah selamat. 1 darjat daripada bumi sampai langit yang pertama. Mayang subuh tadi mayang jemaah dah dapat 27 kali daripada bumi sampai langit pertama. Allahumma salli ala sayyidina. Tara tu pun kita tak mampu nak jangkau lah. Tapi sabar lagi lebih. Sebab tu Tuhan sebut, Al-sawmu li wa ana al-zibih. Puasa tu bagi kat aku nak balas. Hal lain semua Tuhan, semua sudah ada pengiraan macam kita periksa kan. Jawab soalan ni ada 10 markah. Soalan ni 25 markah. Tetaplah. Sedekah 1 dapat 10. Sedekah 10 dapat 100. Semua dah ada pengiraan dah. Kecuali sabar. Pasal apa? Puasa Tuhan kata. Puasa bagi kat aku nak balas. Sebab puasa tu ialah as-sabru. Puasa ialah sabar. Oleh kerana sabar, maka dia pahala tak ada tepi. Dia ialah pahala yang Tuhan nak bagi yang tak ada kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hak Tuhan suruh berat. Walaupun kita subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad berat. Hak Tuhan suruh semua berat. Tuhan suruh sembahyang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang tu kata Allah sungguh berat. Dengan harfu taukid, wa innaha, sesungguhnya sembahyang itu lakabiratun, sungguh sembahyang itu berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berat tak berat? Cuba tengok. Kita sembahyang dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maghrib 3 rakaat ikut imam. Habis sembahyang, ada kawan cip belakang. Siapa cip? Tengok dia kata, tik cicak. Kita pikir Allah. Pasal apa bunyi Allah? Allah. Pasal nak kena sembahyang lain. Tu berat tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Patut dia kata alhamdulillah. Tapi tak kata alhamdulillah. Terkejut pula. Allah. Pula tarik pula. Tu kata berat. Tapi kecuali orang yang khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Orang khusyuk tak akan sabar. Orang khusyuk yang kata bila rahmat tik cicak, alhamdulillah. Pasal apa? Tuhan nak lagi berdiri depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi lagi aku berdiri depan Engkau. Illa al-khasyi'in. Kalau duduk semayang, soalan Sayyidina Muhammad, kalau semayang tu sah, tak semayang lah. Di Tuhan suruh lagi semayang. Semayang lagi. Kecuali orang yang khusyuk, yang selalu nak semayang. Alhamdulillah. Tuhan nak suruh aku semayang lagi. Tuhan nak suruh aku diri lagi depan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kalau Tuhan uji, kita boleh sabar sebab kita nak pahala sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu, pasal apa kita sabar? Sebab kita nak redha Allah. Tuhan ni kalau kita sabar, dia suka. Tuan-tuan, kita ni kalau orang yang kita cinta suka kat kita, kita suka tak? Suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ni Tuhan kita. Tuhan kita ialah Allah. Kita cinta kepada Allah. Tuan-tuan, dia cinta ke orang ni, belum tentu orang tu cinta kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita cintalah kat dia. Tapi kita yang cinta kat dia, dia tak cinta kat kita pun.
Kita dah jatuh cinta kat dia. Tapi dia tu belum lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Kita ni punya cinta kat dia, tengok rumah pun tak apa. Hari-hari tengok rumah lalu, pergi mai. Dua harap dia keluar. Tak keluar pun. Tengok dini rumah pun tak apa. Dah kalau dah jatuh cinta. Contoh macam mana kalau dia cinta balik kat kita. Barulah orang kata tepuk tangan. Barulah orang panggil bertepuk 12 tangan. Kalau tidak orang panggil bertepuk sebelah tangan, tak bunyi apa, tak jadi apa. Macam mana kalau orang yang kita cinta kat kita? Macam mana orang yang kita cinta suka kat kita? Tuan-tuan, bayangkan Allah suka pada kita. Tentu kita bila mana kita ditimpa musibah ni makna Tuhan suka, Tuhan sayang, Tuhan kasih. Tuan-tuan nampak tak? COVID ni lah tanda-tanda Tuhan cinta kat kita. No? Ni tanda dia. Macam mana? Tuan-tuan, hari ni banyak dah orang yang tak apa pergi masjid dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah-tambah tempat-tempat hak duk COVID lagi. Orang dah mula tak pergi masjid dah. Orang kata jom lah pergi masjid. Dia kata jom lah. Tapi jom dia belakang sekali. Bila main masjid tak boleh masuk dah. Dia kata alhamdulillah. Tak boleh masuk dah. Sedangkan dia kena pergi awal. Baru boleh masuk. Dia tahu JK masjid tu macam tu. Tapi dia saja buat alasan JK masjid tu kasar sangat. Saya pernah pergi satu masjid di Kuala Lumpur. Waktu dia buka masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu saya ingat bulan berapa? Bulan 3 kot. Bila SOP, bila dia boleh tu sebelum daripada Perdana Menteri. Saya sempat lagi kuliah di Kuala Lumpur. Ketika tu AJK masjid yang profesional ni dah lepas advance lagi daripada SOP kerajaan. Lepas dah mula salam macam ni. Kerajaan tak umum lagi, lepas dah salam pakai dada dah. Salam selamat. Lepas tu lepas buat satu ketetapan. Masuk masjid kena bawa jadah sendiri. Okey, satu standard. Bawa di masjid buh mas, tu standard. Cumanya yang saya rasa salah Sayyidina Muhammad tak sepatutnya. Okey, lagi satu. Pergi masjid jangan bawa sejadah kecil. Bawa sejadah besar. Pun tak apa lagi. Tapi bila lepas buat syarat, bawa sejadah hak gambar Kaabah saja. Tu saya pelik. Kita bawa hak ni pun tak terima. Ni. Tak boleh. Bawa sejadah yang gambar Kaabah saja. Itu teruk sangat tu. Kalau rumah dia banyak sejadah, dia tertarik sejadah hatta Kaabah sampai dia tak boleh masuk. Kalau bawa sejadah kan tarik hak lain, Allah bawa bukan Kaabah Allah, tak boleh masuk. Saya ni nak katalah sebab saya bawa amanah ilmu. Nabi suruh agama ni dimudahkan, jangan disusahkan. Nabi kata yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan payahkan. Kalau orang tak bawa main masjid jadah, siap jadah di masjid, ambil jadah tu. Susah kah? Dia macam suami kah? Hari itu suami masak masakan isteri, gulai ikan temelum. Soalan Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Si suami buh gulai dalam masjid, makan-makan, semua keluar. Awak tak awak sangat ni. Awak tak gula. Awak tak garam ke? Dia pun ceramah kat bini. Ada setengah suami, dia bukan cakap ceramah kat bini. Dia bangkit sepak semua. Ada.
Tuan-tuan, susah sangat ke? Ambil garam, boh je lah. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan susahkan. Dah orang lupa buat sajadah. Salah Sayyidina Muhammad. Tu sajadah ada habis tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tu memudahkan. Kalau orang lupa bawa emas, masalah Sayyidina Muhammad, wakafkan emas. Satu kotak tu berapa? 50 keping tu berapa? 10 ringgit. Lah lagi murah dah. Wakafkan tak. Siapa lupa ambil pakai. Salah Sayyidina Muhammad. Bukan tak bagi masuk. Satu ustaz di Kuala Lumpur tu, dia nak kuliah. Lupa buat emas. Akhirnya kena hambat dengan AJK masjid. Bayangkan. Tapi ada orang kenal. Tu ustaz nak pergi kuliah tu. Allah. Ya tak? Peter hambat ustaz nak pergi kuliah. Muncul ada orang kenal. Ustaz pergi kuliah tu. Allahu Akbar. Dia panggil. Ustaz minta ustaz. Ustaz tu masuk. Tapi ustaz tu ceramah lagi. Jadi kenalah. Kena katok lah sikit. Jadi subhanallah, masalah ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita fikir bagi kita jadi mukmin yang baik, bagi mudahkan orang. Hari ni ada orang kata malas pergi masjid. Ketat sangat. Dah lah orang malas pergi masjid, ketatkan pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti tunggulah satu masa esok, lepas PKP esok, jenuh nak panggil orang main masjid balik. Orang dah biasa dah tak pergi masjid. Orang duk bang di Jumaat duk makan laksa di kedai kopi biasa ya. Tak rasa salah pun tak pergi masjid. Sedangkan dia tu sepatutnya dia piawai masuk masjid. Orang tahu tak pergi masjid, dia tetap wajib. Senang je buat tak wajib. Tuan-tuan, manusia ni, sebab tu kita kena cemburu dengan agama ni. Maknanya jangan bagi ruang, dia panggil saddu zara', jangan ada bagi ruang sesuatu yang nanti orang ambil mudah perkara agama. Allahumma salli ala Sayyidina. Nanti itulah kita buat bermudah-mudah. Nanti susah lagi nak panggil orang main semayang. Susah dah. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita sanggup sabar di atas ujian yang Tuhan timpakan kepada kita. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak Allah suka pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita faham. Kalau Tuhan bagi hak ni jadi senang, kita syukur. Kalau Tuhan bagi macam ni, yang kita kena sabar, kita sabar. Dan kita faham, Tuhan ni dia buat semuanya baik. Sebab tidak ada yang paling kasih dan sayang kepada hamba-Nya melainkan Allah. Tuhan disebut arhamu bi'ibadih. Tuhan itu maha sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi subhanallah, Tuhan buat COVID ni sebab Tuhan sayang. Tuhan nak tengok siapa di kalangan kita, siapa paling baik amalan dia. Waktu mana orang sembahyang jarak-jarak, masjid orang tutup, siapa nak berebut masuk masjid? Siapa nak berebut masuk masjid? Tuhan nak tengok. Tu dia panggil rahmat Allah. Siapa iman dia bermain-main dengan Tuhan, dia cari jalan macam mana aku tak sembahyang Jumaat. Tapi kalau orang ni orang betul dengan Tuhan, dia akan cari jalan macam mana aku nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab tu orang duduk dalam negeri Selangor, waktu PKP hari tu, masalah Sayyidina Muhammad, usaha pergi sembahyang di Kuala Lumpur. Di wilayah tu, pergi sembahyang sebab nak sembahyang. Ada satu orang, dia pergi sebuah madrasah tahfiz. Madrasah tahfiz ni, mereka duduk dalam tu, mereka tak campur dengan orang. Salah Sayyidina Muhammad, mereka duduk sama-sama mereka ya. Tuan-tuan, kawan ni entah macam mana dia pergi termasuk dalam tahfiz tu. Dia pergi semayang dalam tahfiz tu. Dalam tahfiz tu orang semayang rapat-rapat dah. Mereka ni tak main jarak-jarak dah. Sebab mereka sama-sama mereka nak jajuh apa. Waktu dia semayang dengan budak-budak tahfiz, dia menangis. Sebab dia kata, dia dah 6 bulan tak mayang, duduk seperti mana yang selama ni duduk rapat-rapat. Berarti dia rindu nak mayang rapat. Ini dipanggil orang yang Tuhan bagi hati, yang barangkali orang tak faham. Macam mana perasaan, macam mana rasa
Orang yang disebut orang yang benar-benar beriman. Baik, jadi subhanallah, maka orang beriman ialah orang yang Nabi kata hebat, pelik orang beriman ni. Semua tak apa kat dia. Dia bagi senang pun tak apa, dia bagi susah pun tak apa. Bagi senang dia syukur, bagi susah dia sabar. Nabi kata hebat sungguh orang beriman. Tapi siapa ni? Yang benar-benar beriman. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita ada pelancaran apa pagi ni? Hari ini kita melancarkan dana pelancaran fastabiqul khairat untuk Seriti Ruhul Mannan. Jadi insya-Allah saya dengan ini dengan nama Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi insya-Allah kita ada ni ada gimmick insya-Allah. Melancarkan pelancaran tabung fastabiqul khairat untuk pembangunan dan pengurusan Seriti Ruhul Mannan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.